yang dah bersama dengan Ahyat? Nak type apa ni? Type yay. Siapa yang bersama dengan Ahyat? Type yay. Kita dah selesai hari pertama, sesi pagi, hari pertama, sesi petang. Dan sekarang ni kita masuk, thank you. Okay, Hazwan. Okay, so sekarang ni kita hari kedua, sesi pagi, tapi sesi pagi bahagian 1 dan sesi pagi bahagian 2. Dan selepas lunch Zohor nanti, kita akan break, kita akan selesaikan sesi petang pula. Alhamdulillah, apa yang Ahyat lihat-lihat tadi, apa yang Ahyat semak, kita sangat on track. Kita sangat on track dan apa sahaja yang Ahyat nak share ni, cukup masa untuk Ahyat share insyaAllah ya. So kita doakan, kita serahkan diri kepada Allah. Allah lah yang pimpin kita. Cukuplah kita bagi diri kita ni, iaitu Allah. Cukup ya, sebaik-baik pelindung, penjaga dan penolong kita. Okay, so dah selesai dah sesi pagi. Kita bercerita pasal perang, kita bercerita tentang bekalan perang, kita bercerita tentang kunci pintu gerbang kan. So sekarang ni, Ahyat nak masuk terus muka surat 24. Alright tu, muka surat 24. Muka surat 24. Kita nak bercerita tentang master plan. Yeay, okay. Dan master plan dan lepas tu Ahyat akan menjemput seorang lagi alumni dan beliau akan bercerita macam mana dia sebagai seorang cleaner. Cleaner pun dia boleh membeli hartanah di Malaysia. Macam mana tu? Nanti saya akan jemput beliau Okay. So kalau anda lihat muka surat 24, 25 dan 26. 3 muka surat ni bercerita pasal master plan. Ni nak bagi tahu. Bagi mereka yang ada berminat nak sampai level 4, sampai level TIC, The Inner Circle, Ahyat akan menggunakan master plan ini sebagai landasan utama untuk membantu mana-mana coaching student Ahyat. Master plan ni satu ilmu yang sangat-sangat powerful, ya. Dan Ahyat menggunakan macam Wahidah semalam, Ahyat banyak menggunakan master plan ini. Kenapa? Kerana master plan ini dia bukan untuk Ahyat jumpa jawapan untuk anda. So when I am coaching you at TIC, The Inner Circle, Ahyat tidak masuk mana-mana sesi coaching itu mengharapkan Ahyat jumpa jawapan untuk anda. Tidak. Tugas saya, tugas Ahyat ialah untuk bantu anda cari jawapan sendiri. Because all of you have wisdom beyond your imagination sebenarnya. Kita ada kebijaksanaan yang luar biasa yang kita tak pernah tahu kita ada. Tapi kerana ada orang yang mencuitnya, yang menolaknya, yang memberikan soalan-soalannya, bagaimana? Okay, macam Roslan kan, Roslan Mastermind dengan Subhan Mastermind. Dua orang kawan saya ni, dia cakap apa? Macam mana Ahyat nak activate minda orang? Kalau minda adalah kunci kejayaan, tapi macam mana nak activate minda? Dia tanya saya soalan tu. So, rupa-rupanya nak activate minda ni ialah dengan bertanya soalan. Not just any soalan, tapi soalan yang betul. Itu kemahiran Ahyat. Ahyat akan punya tanya dari kiri, dari kanan, dari depan, belakang, atas, bawah, sehingga anda sendiri dah menjumpai jawapannya. And of course, kita mastermind ni, kita akan berfikir sama-sama. Okay, so itu nanti sebelum lunch nanti pun Ahyat akan terangkan apa itu TIC kerana ada dah orang yang bertanya tentang TIC. So Ahyat akan sharekan apa itu TIC. Boleh ya? TIC ya. Tapi sebelum itu, mari kita tengok master plan. Now, inilah antara ilmu legend lah. Ilmu legend Ahyat. Master plan hartanah. Sebenarnya master plan hartanah ni ialah master plan hidup kita. Ada seorang sifu Chinese ni, Mr. Kam ni, dia mengajar tentang master, dia mengajar hidup ni, planning dia macam ni lah, 20, 25, 20, 30, 40%. Dan saya dapati, wow, ini adalah menjadi landasan kita dan saya mengambil ilmu ni dan saya buat betul-betul modul master plan hartanah. Okay. So apa kita lihat kat sini? Ini namanya landasan kejayaan. Oi, semua benda ada nama. Okay. Ini namanya, semalam belajar, tangga kekayaan.
Hari ini kita belajar landasan kejayaan. Bayangkan kita nak bina kereta api laju. Kita nak ada kereta api laju daripada Kuala Lumpur ke Singapura. Dari Kuala Lumpur ke Bangkok. Kereta api punyalah laju. Boleh pergi 300, 400. Kalau kat luar negara, 500 km per hour. Macam saya pergi daripada Mekah ke Madinah. 300. So kita tengok, wah 300. Zoom. Tak rasa langsung. Tak bergegar langsung. Oh, memang best. So, kereta api laju macam mana pun, mahal macam mana pun, kalau tidak ada landasan, bersepah lah kereta api itu. Terbabaslah kereta api itu. Dia mesti ada landasan. So, kita nak bina landasan kita sendiri. You guys get that? You guys get the analogy? Okay, now. Landasan ni anda nampak ada satu line yang panjang dan ada line-line yang menegak ni. Okay, line menegak ni bermula daripada 20. Tulis 20. Dan setiap line ini dia tambah 5. Nanti saya akan explain. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Ada pula garisan yang dot tu untuk menunjukkan 70 tahun tapi saya tak nak tulis 70 tahun. Kenapa wujudnya 70 tahun ni, this final dotted line ni? Kerana most financing kita akan tarik sampai umur 70 tahun. So apa yang saya dapati bila Hayat coaching ramai orang, memang tak pernah pun dapat habis 65 tahun, but it's gonna end at least at 70. So, at least, kalau kerajaan benarkan sampai 80 tahun, I tell you, this landasan kena ada sampai 80 tahun. But because kita dah hadkan, di Malaysia dah hadkan, financing tu boleh sampai 70 tahun sahaja. Kecuali LPPSA, penjawat awam yang ambil package persaraan, pencen, dan yang master plan ni boleh sampai 90 tahun. Would you believe that? Boleh sampai 90 tahun bro. Lain macam itulah untungnya penjawat awam dia ada senjata yang bernama LPPSA. Siapa dapat kahwin penjawat awam? Atau dia sendiri penjawat awam? Atau dapat kahwin penjawat awam? Atau mak mertua, pak mertua penjawat awam? Tulis saya. Anda kena tahu tu. Anda ada satu bazooka, satu bom atom yang sangat-sangat best. Vision bukan saya. Allah, Nurmalina, Diana, Rajina, Sharifah, saya dan suami. La ilaha. Okey, saya difahamkan 25% daripada peserta Mega Penjual Tanah Merdeka adalah penjawat awam. So tahniah kepada anda. Bila nak guna LPPSA itu semua benda tu ada strategi yang berbeza. Untuk penjawat awam berbeza, orang makan gaji berbeza, untuk usahawan berbeza. So dalam kumpulan kita ni hari ni Ahiyat terpaksa nak membayangkan 3 jenis orang. Orang makan gaji ni lebih kurang 40 plus 50%. Orang yang penjawat awam about 24-25%. Orang yang usahawan about 24-26%. So kita kena nak menyantuni semua orang. So ilmu-ilmu yang Ahiyat share ni, ilmu-ilmu fundamental yang boleh diguna pakai oleh semua. But ada strategi-strategi tertentu untuk grup-grup tertentu. Okay, so kita dah letakkan umur. Sekarang ni kita kena letakkan dia punya, okay, kita nak kena letakkan cycle dia, kitaran. Ini bukan kitaran hartanah yang kita belajar semalam. Ini kitaran hidup dia, kita. So semua manusia ni bagi pendapat Ahiyat. Anda kena dengar dulu ya. Bagi pendapat Ahiyat, nak merancang hidup ni cantik bila kita pecahkan kepada kitaran-kitaran 5 tahun dalam hidup. So everybody have a 5-year life cycle. Life cycle. And it's every 20, 25, 30, 35. Dia bulat-bulat lah. Okay. Now saya nak tanya anda. 20 sampai 65 berapa tahun? 20 sampai 65 ada berapa tahun? 45 tahun. Vision, fast action, fast result. Thank you. Nizam, Ahmad, Sharifah. Okay, good. 45 tahun. Okay. 45 tahun 45 years. Kalau setiap satu kitaran itu 5 tahun. Ada berapa cycle? Oh, Syafiq, sebelum saya nak tanya soalan, Syafiq dah jawab. Ini betul fastest action, fastest result. Grant Cardone cakap apa? Massive action, massive result. Okay. Syafiq dahsyat. Sebelum saya tanya, dia dah jawab. Okay. Kalau satu kitaran ni 5 tahun,
Satu kitaran. Ada berapa kitaran? Memang wow Diana. Saya setuju memang wow. Ini student yang luar biasa. Ni kat sekolah mesti dia best student. Okey. Ada 9 kan? Sepatutnya ada 9 kitaran. Tetapi kenapa ayat tulis kitaran yang hujung ini kitaran 8? Jeng jeng jeng. Kenapa? Mari kita go backward. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dia tak cukup sampai yang kat hujung ni. Yang kat hujung ni yang saya namakan sebagai the foundation cycle. This is the foundation cycle. Kitaran pertama bukan kitaran 1, tapi kitaran foundation. Now, saya nak anda bayangkan sekiranya lah kita boleh bermula pada kitaran yang pertama ini, iaitu kitaran foundation. Malangnya ada ramai di antara kita yang umurnya sudah lanjut. So, boleh tak saya nak mencadangkan, nak mengajak dalam sesi belajar ilmu master plan ni, kita semua berumur 20 tahun. Semua cakap, yeay! Saya berumur 20 tahun sekarang. Yeay, muda dah. Yeay! Ingatkah kembali bagaimana rasanya? Memang kita umur 20 tahun. Amni cakap apa? Saya memang 20 tahun. Jangan cakap macam tu, Amni. Terasa pakcik-pakcik macam makcik yang kat dalam ni. Siapa jealous kat budak-budak 20 tahun yang join macam Amni, macam Safi'i? Ada tak rasa cemburu? Ya Allah, bestnya. Kalaulah. Ni kalau ni ustaz-ustaz cakap apa? Kalau ni bahaya. Mengundang syaitan. Kita tak boleh nak cakap kalau. Muda-muda dah dapat ilmu macam ni. Bayangkan, tak nak guna kalau kan? Bayangkanlah kalau aku masa muda-mudi dulu ada ilmu ni. Oh, dah jadi apa? Dah jadi lain lah jadinya So tahniah. Tak apa, kita bantu adik-adik. Sharifah nampak kekak-kakkan tu. Sharifah ni nampak dia kekak-kakkan. Tak apa, bantu adik-adik kita. Macam saya lah, adik-adik. Macam saya lah kan, adik-adik kan. Okay. Alright, so this is the cycle. Now, let's talk about master plan. Let's talk about master plan and then lepas tu saya akan jemput sahabat kita tu ya. Okay. So, apa? Nombor 1. Okay. Master plan kita ni range dia 20 hingga 65, which is 45 years. Okay. So, kitaran hidup equals 5 years. Maka kita ada 9 cycles. Tapi bermula kitaran F, which is foundation. So followed by 8 cycles. Ni memang asas. Memang kena tulis benda ni. Biar kita ready. Biar kita ready untuk take action nanti. Bila kita ready untuk take action. Alright, so at foundation cycle. Apa yang kita kena buat dekat foundation? Foundation cycle ni. So mungkin kerana anda baru jumpa ilmu ni pada umur 40 tahun. So kita kena wujudkan satu tempoh yang kita bina asas dia dulu. Sebelum kita nak serang. Dia tak boleh nak serang terus. Kalau kita baru jumpa ilmu ni pada umur 30 tahun. So kita kena susun tu. Foundation cycle untuk kita. But it might not be, it doesn't have to be maybe 25 years. But 5 years. It could be maybe shorter. But kita kena ada tu financial cycle. Okay. Foundation cycle ni dia banyak merujuk kepada kekuatan kewangan kita. So you want to build your financial strength. Kekuatan kewangan. Kekuatan kewangan. Okay. Apa kekuatan kewangan? Can I talk about kekuatan kewangan sekejap? Kekuatan kewangan. Kat mana saya nak conteng ni? Okay. Alright. Saya conteng kat this bottom part Dia ada 3 level kewangan. 3 level kewangan Nombor 1 ialah financial security. Sorry, financial stability. Stability. Kita nak
ada stability dulu. Kadang-kadang kita ada gaji, tak ada gaji. So kita nak ada stability kewangan dulu. Kewangan kita kena stabil. So a better level is financial security. Kita kena ada keselamatan kewangan kita. So keselamatan kewangan ni contohnya peti kemarau kita cukup. You know, kita dah tak bimbang anak-anak kita tak cukup makan ke, tak boleh pergi sekolah ke, pakaian dia, perjalanan, rumah kita, maknanya ada financial security. And then barulah kita nak mencapai tu financial freedom. Kebebasan kewangan. Financial freedom ni bukan maksudnya kaya raya. Ada orang yang hidup pendapatan bulanan dia biasa-biasa, thank you, RM5,000 sebulan, tapi dia ada financial freedom. Apa maksud financial freedom tu? Nanti benda ni kena betul-betul sangat mendalam lah. But everybody's version of financial freedom ni dia berbeza-beza. Financial freedom ini membawa kepada time, not time freedom tapi time flexibility. So banyaklah kita boleh kupas kat situ. So these are the 3 levels of financial strength yang Ahiyat sebut ni. Kita nak bina kekuatan kewangan ni. Can we build this financial stability, financial security, financial freedom ini dalam dengan menggunakan hartanah? Yes, boleh. But of course, we have to have that basic level of stability dan kita ada security itu, barulah kita boleh mencipta kekuatan kewangan itu kan. Yang betul-betul kekuatan kewangan dengan hartanah. So, apa yang kita nak bina kat sini? Kita nak kena cukupkan ilmu. At this stage, ilmu kewangan, ilmu hartanah, rujuk balik bekalan perang tu. And then kita kena ada jemaah kita, jemaah penasihat kita, orang-orang di sekeliling kita tu. Okay, kita dah kena ada peti-peti kita, peti kemarau kita, peti perang kita. Peringkat foundation ni, kita nak contohnya kita nak bebaskan diri daripada beban hutang, bukan bebas hutang lagi tapi dia bebas beban hutang. Bila ada financial stability dengan financial security ni, dan kita boleh bebas hutang, bebas beban hutang. So you see, orang-orang yang ada financial freedom ni tak semestinya dia dah bebas hutang 100%. Tapi dia dah create passive income yang boleh nak menanggung semua hutang-hutang dia, atau rumah-rumah dia tu dah ada cash flow yang cantik dan dia menanggung hutang-hutang dia. Billionaire yang kita kenal ni, dia banyak je hutang dia billion. Sebagai contoh, ada seorang billionaire ni, saya dapat bertalaki dengan dia. Billionaire ni dia ada 2.4 billion hutang. Hutang dia dan syarikat dia ada 2.4 billion. Yang personally guaranteed 600 juta. Kita baru ada 60,000 hutang beli kereta. Dah rasa macam tak boleh nak tidur malam kan? Dia ada 600, bukan ribu, 600 juta hutang yang personal guaranteed. Total hutang dia in his corporation is 2.4 million. 2.4 billion. Ni billionaire orang Melayu kita ni. Tapi cash flow dia pun besar. Asset dia mungkin ada 10 billion. So asset less liability, he is a billionaire. Billionaire ada hutang, tapi dia tidak ada beban hutang. Because he knows how to generate cash flow. Asset dia is a income generating asset. Faham tak? Okay, thank you. Okay, ni kena cukupkan kita punya, kita kena dah rancang dah takaful kita. Kita dah rancang dah pewarisan kita. So itulah benda-benda yang kita kena buat masa foundation ni. Kita kena ada disiplin. Kita ada disiplin kewangan. Okay, itu foundation cycle. Dah settle foundation cycle ni, barulah kita boleh nak menyerang. Okay, barulah kita boleh menyerang. Alright. So,
Ahir nak cerita pasal 3 fasa. 3 fasa. 3 fasa master plan. Saya nak, okay, boleh tak nanti tim get ready fasa A, fasa B, fasa C. Kita nak buat poll no. Boleh tak buat 9 pilihan dekat poll? Boleh buat 9 pilihan Okey, kalau boleh buat 9 pilihan, nanti buat F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, buat poll Kalau saya nak tanya, korang ni kat dalam kitaran mana? Okey. Sharifah, thank you. Istilah hutang dan beban hutang. Ini is a two different concept. Kita nak bebas beban hutang atau kita bebas hutang. Of course, di akhir kehidupan kita ni, kita nak bebas hutang lah. Kita nak bebas hutang. Kat hujung ni kita nak bebas hutang. So, macam tu So, macam mana kita nak, okay, contohnya, macam mana kita nak tukarkan hutang jadi harta? Takaful can be instrumen yang tukarkan hutang jadi harta. Macam mana matinya seorang Cina, lahirnya jutawan. So bayangkan di hujung master plan dia, apa-apa jadi kat dia, dia ada polisi 1 juta. So apa-apa jadi kat dia, anak dia tu akan jadi jutawan dan akan mulakan master plan dia yang baru. Faham tak maksud dia? Yes, macam hibah. Kita tak ada konsep tu because kita tak pernah nak fikir tentang master plan hidup kita. Mana sempat nak fikir master plan hidup anak-anak? Master plan the next legacy. Master plan the intergenerational wealth. Sepatutnya lagi jauh generasi kita ke depan tu, lagi kaya anak, cucu, cicit kita. Sepatutnya kalau kita rancang dengan betul. Itulah kat sini masuknya instrumen pewarisan. I want to say something ilmu paling seksi dalam dunia hartanah, ni bagi Ahyat ilmu yang paling seksi, paling penting is ilmu pewarisan. Ilmu pewarisan. Ilmu pewarisan ni tak ramai orang ada. So dalam komuniti pejuang hartanah kita ada Tuan Kamarul yang akan pimpin kita dari segi urusan-urusan pewarisan. Apa instrumen yang kita nak pakai? Wasiat, hibah, amanah. Amanah ni sangat-sangat amazing. Amanah boleh sampai 80 tahun. So daripada generasi kita ni, 80 tahun ni macam dah cecah 3 generasi seterusnya. So kita dah cipta kekayaan tu dan dalam pengurusan pewarisan ni, dia ada strategi takaful. So hartanah-hartanah kita yang hutang-hutang ni, kita dah pasang dah takaful-takaful tu, MLTT. Pernah tak dengar MLTT? Supaya nanti hutang-hutang kita ni jadi harta. Wow. So apa-apa jadi kat kita, nanti hutang hartanah kita ni at least first step settle semua hutang. So at least dah bebas daripada hutang tu. Now rumah itu tidak tukar nama secara automatik. So kita kena uruskan instrumen lain untuk tukarkan nama kepada the next generation. Okay. Okay, Rohaya pernah dengar tapi tak faham. Tak apa. So now hartanah memaksa Rohaya untuk terbuka. Mana sekarang ni apa yang sedang berlaku Rohaya? Dengar tapi tak faham. So nanti titik-titik ilmu tu sudah mula hadir dalam otak kita. Tapi bila kita tambah ilmu, tambah ilmu, nanti titik-titik ilmu tu makin banyak. And one point, titik-titik ilmu tu dia akan bercantum. Bila titik ilmu tu bercantum, nanti kita akan macam, oh, pernah tak korang macam tu? Dalam 3 sesi ni, semalam sesi pagi, semalam sesi petang dengan sesi pagi ni, ada tak momen yang macam, oh, sebenarnya titik ilmu tu dah ada dalam otak anda, dalam minda anda. Anda dah kutip dah ilmu tu sikit-sikit tapi tak faham kan? Titik ilmu tu. Tapi dalam mega pejuang hartanah tu, tiba-tiba anda macam, inilah dia. Oh, tu cara dia. Because titik ilmu tu dah macam bercantum. Tuing. Best. Dia macam puzzle, betul, macam puzzle. Kita dapat last piece of the puzzle. Nampak. Dah nampak dah. Macam itulah. Okey, ada 3 fasa ni. 3 fasa. Connecting the dots. Syafinas, betul-betul connecting the dots. Okey. Jangan launch dulu
Mas Kina, macam mana nak tahu hartanah yang dah beli 20 tahun ada MLTT atau tidak? Okay. Yang ini kena tengok balik. So most of the time, kita ada MRTT. Atau langsung tak ada apa-apa. MRTT ni pula tak semestinya sempurna. Sempurna tu maksudnya dia cover semua kos, dia cover semua tempoh. Tak semestinya. Itu sebabnya kita kena top up dengan MLTT. Itu kepakaran tim Ahyat. Because Ahyat ni pencinta hartanah. Ahyat ni cikgu hartanah. So one of the skills that we have is to bagi consultation on MLTT. MLTT ni, apa dia MLTT tuan-tuan dan puan? Ialah satu produk pelupusan hutang. Macam mana dia nak melupuskan hutang? T yang terakhir tu takaful. Kita suka belajar pasal MLTT. Tapi kita tak suka belajar pasal takaful. Kenapa? Kerana kita takut ejen takaful. Kita takut ilmu takaful. But when you have the context, nak melabur hartanah, menggunakan leverage, menggunakan dol, duit orang lain. Kan leverage semalam tu. Ahyat suka leverage. Tapi Ahyat pun tak suka leverage. So kerana kita melabur menggunakan pembiayaan, maka kita kena bijaklah juga untuk menyusun MLTT. Jangan bayar berlebihan. Saya tak nak duit-duit lebih anda itu habis dekat takaful. Nak invest macam mana? Itu sebabnya we give the best advice on MLTT supaya all the extra money that you have, laburlah hartanah. Dah buat apa kita belajar dah 2 hari ni dekat Mega Pejuang Hartanah. That's why the difference with my team and the other teams. Okay, so coming back to that, ada 3 fasa. Ada 3 fasa. Okay. Fasa 1, 2, 3, fasa 4 dan 5, fasa 6, 7, 8. And of course, ada fasa yang awal tu fasa foundation lah. Okay. 3 kategori ini, foundation pun masuk dalam fasa yang pertama lah. 3 fasa ini, strategi perang dia berbeza. Action plan perang dia berbeza. Cabaran-cabaran perang dia pun berbeza. Setuju tak? 3 kategori ini. F1, 2, 3, F1, 2, 3, 4. F1, 2, 3, 4. Berbeza dengan 4 dan 5. Berbeza dengan 6, 7 dan 8. Yang mana satu? Fasa A, B, C. Yang mana satu paling mencabar? Tuan-tuan dan puan. Yang mana yang paling mencabar? A, B atau C? A paling mencabar. Oh, okay. Vision cakap A paling mencabar. B ada cakap B, ada yang cakap C. Yang cakap B tu itu yang tepat. Semua ada cabaran dia, setuju. A pun ada cabaran, B pun ada cabaran, C pun ada cabaran. But B inilah yang paling mencabar. Okay, so jom kita buat poll. Sebelum saya nak jemput orang yang tetamu kita hari ini. Okay, saya nak buat poll. Okay, salah. Sekejap, tim. F, kitaran F atau kitaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop pun. Okay, no worries. Okay. Ni, tengok yang atas ni. F atau 1, 2, 3, 4, 7, 8. 6, 7, 8. Okay. So saya nak tengok korang ni dalam fasa berapa? Korang ni dalam fasa berapa? Dalam kitaran berapa? Okay. Okay, team. Good. Alright. Kita tak rancang buat poll. So saya saja terjah. Tim saya dekat studio ni, dia terkial-kial je. Okay. Chun, can we launch? So, anda akan pilih nanti sekarang ni, anda kena tahu ni, nak jawab soalan ni, dia kena tahu berapa umur sekarang. Semua orang tahu ke umur dia sekarang? Dan anda masuk. Okay, jom tekan. Syarifah, seram jadi tim cikgu. Okay, so anda tekan. F ialah 20 sampai 24. 1 ialah 25 sampai 29. Macam itulah. 2 ialah 30 sampai 39. 3 ialah 35 sampai 39. 4 ialah 40 sampai 44. 5 ialah 45 sampai 49. Okey? Korang ni yang mana? Level mana? Jom. Type. Okey. Okey, jom. Korang dah tahu dah. Okey. Done. Thank you Hafidah. Thank you. Okey, sikit lagi.
3-4 orang lagi. Jom, di manakah anda? AFK ke? Ke tengah nak cari kalkulator nak kira umur? Alah, bestnya korang ni. Fadil tulis Dan, Rohaya, Fahmi, Syafinas, Nizam. Alah, baiknya batch kita. Ya Allah. Dah lah dia dah buat poll. Lepas tu dia type lagi dalam Zoom chat. Ya Allah. Allah hadirkan student-student yang best. Ada yang silap. Bukan. Vision cakap siap. Okay. Alright. Okay. Let's lock the poll. Jom. Lock the poll and share the results. Okay. Okay, saya nak tengok Okay. Jom kita buat. Okay. So foundation ada berapa? Ada 13%. Satu ialah 24%. Dua ialah 17%. 19%. 10%. 6%. 6%, 4% dan 0%. Okey. Macam ni lah So, tingginya dekat sini lah. Dia graf dia macam ni lah, macam tu. Kan? Graf dia. So, it's ramai yang muda-mudi ni. Okay. So, anda, okay, thank you team. So, it's something that I wanted to understand. So, maknanya yang bawah 40 ada 30, 54, 73. Ada 73% yang di bawah umur 40 tahun. 73% of you bawah 40 tahun. Okay. Untuk 73% yang berada dalam F 1, 2, 3, 4. Anda memang kena agresif. Ini memang kena agresif. Memang kena all out. Memang kena agresif Okay. Now, kenapa ayat kata B ni yang paling mencabar? Because dia dah tak boleh maksimum. Dia dah tak boleh tak boleh maksimum 30 tahun pembiayaan bank. Dia dah tak boleh maksimum 30 tahun. Betul tak? Because starting umur 40, dia dah turun 29 tahun ke 70. 28 tahun. Kalau 45 dah tinggal 25 tahun. Faham tak? So dia dah makin mencabar. Now, kenapa ayat tak kata C makin mencabar? Paling mencabar. C lagilah sempit masanya. So kalau 55 dan dia ada 15 tahun je. 70. Kenapa ayat tak kata yang sekitaran 6, 7, 8 ni yang paling mencabar? Kenapa ayat tak kata? Kerana yang 6, 7, 8 ni mereka ada anak-anak untuk sambung master plan. Kenapa? Orang yang berumur 50 tahun, contohnya kalau dia kahwin umur 25 tahun dan anaknya dia dapat terus the next year, masa umur 26 tahun. Okay, make it easy. Kalau dia dapat anak pertama tu masa dia 25 tahun, so sekarang ni anak dia berumur pada umur dia 50 tahun, anak dia umur 25 tahun. 20 to 25 years old. So dia dah ada another, faham tak? Ni master plan dan dia ada master plan yang lain yang sambung kat bawah dia tu. Tapi bila melibatkan anak-anak ni, planning dia pun kena berbeza-beza. Janganlah pula kita merosakkan master plan dia. Master plan dia sedang cantik, suci, yang bersih, tidak dinodai oleh masalah-masalah kewangan. Okay. Of course, Bahar, yang tak ada anak tu, of course, dia memang susah lah because dia tidak ada master plan yang lain yang boleh sambut dia. Kat sini, kalau nak beli hartanah ni, adakah dia kena beli dengan full cash? Of course, dah limited. Sangat limited lah dia punya pergerakan dan strategi yang untuk yang kat hujung-hujung tu. In fact, ni ayat nak isytiharkan. Starting from kitaran 4-5 onwards ni, kita dah kena fikir dah macam mana nak taper down on your debt. Kita nak mencapai 70 tahun ni, ke hujung ni kita nak settlekan hutang-hutang. Pada masa yang sama, kita membina hutang-hutang baru untuk hartanah. So macam mana planning kita
di sini untuk nak menguruskan hutang-hutang kita tu supaya dia akan settle kat hujung nanti. Faham okay, thank you. So inilah asas kepada master plan. Ini asas kepada master plan. Okay, ini asas kepada master plan. Dan Ahyat nak sambung lagi cerita-cerita tentang master plan yang lain ni. Tapi sebelum itu Ahyat nak menjemput seorang alumni Ahyat yang bernama Hazwan, nak bagikan inspirasi kepada anda macam mana dia sebagai cleaner dia dapat membeli hartanah dia yang pertama. Okey, boleh tak? Bolehkah kita just take a short break untuk mendengar case study beliau, macam mana beliau teropong dan sniper satu lokasi. Masa dia dalam program TPW, dia buat assignment tu dia terus beli hartanah yang dia nak beli itu. Okey, so boleh tak kita nak menjemput Hazwan Mansur. Assalamualaikum Hazwan. Waalaikumsalam. Okey, boleh tak sahabat-sahabat semua ucapkan salam kepada Hazwan. Boleh tak anda cakap Hazwan? Apakah selamat datang Hazwan. Hai. Okay. So Hazwan hari ni off, hari ni tak bekerja? Hari ni tak kerja, cuti. Hari ni cuti, syukur Alhamdulillah. So Hazwan boleh tak perkenalkan diri, kerana hari ni kita nak Hazwan bagi case study, nak bagi inspirasi kepada peserta-peserta Mega Pejuang Hartanah Merdeka seperti mana Hazwan pernah attend tahun lepas kan? Tahun lepas. Tahun lepas. Okay, so boleh tak kenalkan diri? Silakan. Tapi voice saya clear tak? Okay, sangat clear. Okay, sahabat-sahabat semua, clear tak Hazwan? Clear kan? Okay. Clear. Alhamdulillah. Saya berasal daripada Kuala Lumpur, tapi saya bekerja dekat Singapura dan sekarang saya duduk dekat Johor Bahru. Masa saya join MPH, masa tu lockdown. Lepas tu saya tak tahu macam mana nak beli rumah sebab time tu lockdown. Jadi saya join MPH sebab saya percaya Cikgu Ahyat pakar dalam membeli hartanah walaupun saya dalam lockdown. Tersekat dekat Singapura. Dan masa itu jadi, Hazwan stuck lah kat Singapura ya? Masa itu stuck dekat Singapura. Jadi, tak ada benda nak buat, join lah Mega Pejuang Hartanah. Okay. So, apa yang Hazwan berapa umur Hazwan? Saya sekarang 30 tahun. Tahun ni. 30 tahun. 30. So, rumah yang pertama tu dah confirm ke, dah beli ke apa? Dah sign SN. Yeay, congratulations. So, masa sign tu masa umur 29 ke umur 30 tahun? Masa baru lagi, baru 3 bulan lepas. Maksudnya masa 30 tahun lah ya? Masa 30 tahun. So tahniah. Sahabat-sahabat semua ucapkan tahniah kepada Hazwan, rumah yang pertama. Okey. So masa nak beli rumah pertama ni, apa perasaan dia? Rasa takut, rasa macam mana? Masa dulu sebelum lockdown, saya ada buat survey rumah agak, cari-cari rumah nak beli kan. Sebab saya tak tiba. Jadi masa tu ejen mak saya, dia belikan rumah untuk mak saya, dia recommend mak saya beli rumah tu. Jadi mak saya recommend pakai dia sebab mak saya percaya dia. Jadi apa-apa rumah semua yang saya nak beli, semua saya minta nasihat dia. Lepas tu masa lockdown pun nak survey rumah-rumah dekat area Ceras yang saya beli, yang baru ni saya beli. Dekat surrounding tu pun saya minta tolong dia, minta nasihat dia kadang-kadang. Okay. So macam mana perjalanan Hazwan tu nak membeli hartanah tu? Masa TPW kita kan melalui level 1 kewangan, lepas tu kita pergi fundamental level 2 dan sniper level 3. Macam mana dia membantu Hazwan dan nak share kat kawan-kawan apa proses yang Hazwan lalui supaya ada di antara mereka nak beli rumah pertama atau nak beli rumah yang seterusnya. So apa, can you share sebelum nak join tu kita tak ada ilmu kan? Dan selepas itu Hazwan ada ilmu. So boleh tak share that moment? Okay. Jadi saya nak cerita sebelum saya join TPW. Sebelum saya join TPW, saya tak sengaja buat ASB financing.
Lepas tu dengan ASB financing tu rupanya bila saya terminate saya dapat 80,000 lepas 5 tahun. Lepas 5 tahun lebih lah. Saya terminate saya dapat 80,000 cash kat situ. Itu yang pertama. Yang kedua, masa join TPW lah baru saya sedar pasal hibah tu. MLTT tu. MLTT penting. MLTT penting, MLTT penting. Kalau kita ambil dua-dua. Hazwan. Itu dia. Ya. Hazwan, boleh tak Hazwan offkan video? Boleh tak offkan video sementara? Kita akan bercakap dengan Hazwan tanpa melihat wajah Hazwan sekejap. Kita nak test kalau suara tu jelas. I think suara tu lebih penting. Okay. Boleh tak? Okay. Alright, Hazwan. Teruskan. So peringkat awal tu, okay. Teruskan. Okay. Jadi saya rasa pada pendapat saya, MRTT ni dia melangsaikan hutang kita bila kita meninggal kan. Tapi tak semestinya dia akan melangsaikan. Tapi walaupun hutang kita settle kat situ, tapi dia kena faraid. Jadi siapa yang nak uruskan? Mesti lawyer. Jadi macam mana kita nak bayar lawyer? Kat situ lah kita kena gunakan hibah tu. Sebab takkan kita nak suruh keluarga kita yang keluar duit untuk bayar lawyer pula untuk rumah kita yang nak kena faraid tu kan. Jadi itu yang saya nampak buat MRTT tu penting. Lepas tu dalam masa sama saya gaji kat sini $1,400 je. Lepas tu masa tu saya sewa bilik mahal juga kat sini dalam $500. Jadi saya dah tinggal 1,200. Lepas tu kos saya hidup apa semua dengan transport saya last saya tinggal $400 je. $400 adalah dalam RM1,000, RM1,200 macam tu nak simpan. Pada saya tak cukup masa tu. Lepas tu Cikgu Ayat cakap kita kena tambah pendapatan kan. Jadi saya cari kawan-kawan saya yang dia buat bisnes. Kalau saya boleh tolong jualkan produk-produk diorang ke apa ke. So masa tu saya join Takaful bawah sepupu saya. Tapi Takaful ni kena keluar sebabkan saya lockdown masa tu, saya kena keluarkan kos kat marketing tu agak tinggi juga lah. Jadi saya slow dekat situ. Lepas tu saya tolong jualkan baju. Lepas tu saya tolong jualkan apa lagi baru-baru ni fotografi yang kawan saya punya saya tolong jualkan yang tu sebab saya pandai dalam ilmu fotografi. Yang tu untung sikit lah untuk saya. Macam yang baru-baru ni saya dapat 4 job fotografi bulan lepas untuk kawan-kawan saya lah. Jadi setiap satu job tu saya dapat RM600 ke RM1,000 commission. Kat situ saya dapat tambah pendapatan untuk simpan duit. So sekarang ni Hazwan, ramai di antara kawan-kawan kita ni rasa macam wow, Hazwan kerja dekat Singapura. Hazwan kerja sebagai cleaner, gaji pun 1,000 berapa tadi? Sing berapa? 1,400 sing, tolak semua kos. Because you see 1,400 sing ni kalau nak di-convert kepada ringgit tu bunyi macam best. Tapi bila Hazwan pun duduk di Singapura, dia dapat gaji Singapore dollar, tapi belanja dia pun Singapore dollar. So tak banyaklah tinggal, tak banyak tinggal. Tapi sekarang ni bila dah ada master plan, Ayat kata mesti tambahkan income. So Hazwan berusahalah. So kerana dah tambahkan income, okay, ni Ayat punya nasihat kepada semua orang Anda juga mungkin nak buat apa yang Hazwan nak buat. Tetapi tak semestinya bank akan menerima profil kita yang baru tu. Betul. So kita kena susun profil tu betul-betul. So macam mana Hazwan dapat nasihat tentang profil kewangan tu sebelum nak lulus pembiayaan tu? Bank suka tengok kalau kita ada banyak saving. Bila kita tambah pendapatan, saya ada saving. First kali yang pasal ASB tu. Lepas tu saya ada saving lagi, saya buat sale apa semua. Lepas tu bila lockdown dah habis, tu yang best tu kan. Saya punya saving time tu dah ada 100,000 lebih lah masa tu. Lepas tu bila saya buat loan rumah yang 300,000 tu, lepas tu masa lockdown, bank tak nak terima orang yang kerja luar negara ni. Melainkan kalau kita join loan dengan orang yang ada EPS yang kerja kat Malaysia. Bila lockdown dah habis, baru bank terima balik orang yang kerja luar negara macam saya ni lah. Tapi dia ambil kalau convert duit dia ambil 2.1 je. Macam walaupun sekarang convert duit Sing dollar kan 3.2 kan. Tapi bank ambil 2.1 je. Itu je yang bank ambil.
yang kita boleh buat loan. Lepas tu baru dia kira DSR dengan 2.1 tu. Jadi Wow, okey. loan saya sebenarnya lepas untuk tu je lah, untuk 300,000 punya rumah, 350,000 je. Tapi Alright. itu pun bank nak tengok saving berapa ada. Lepas tu saya cakap kalau saya tak ada saving, kenapa kan? Kalau tak ada saving, orang yang kerja luar negara ni memang susah sikit bank nak bagi. Melainkan kita ada EPF, apa-apa yang macam orang kerja Malaysia lah. So orang kerja luar Okey. negara ni memang nak kena ada saving. So Hazwan sekejap So sahabat-sahabat semua nampak pentingnya kita nak susun kewangan dahulu. Nampak tak segala keputusan hartanah ada keputusan kewangan. Kewangan kita ni kena susun betul-betul. Dan dalam kes Hazwan sebenarnya bukan nak cakap orang yang kerja kat luar negara saja yang kena ada saving. Kita yang dekat Malaysia ni pun bila kita ada saving tu dia akan jadi plus point plus point. Biar nak mengukuhkan lagi profil kewangan kita. Okey, Hazwan. So mana dapat ilmu nak susun kewangan ni? Dapat daripada TPW betul? Betul. Masa tu siapa yang facilitator yang menjaga Hazwan? Saya, Cikgu Aziz dengan Dr. Sakinah. Okey, Abang Aziz untuk coach level 2 dan betul. Dr. Sakinah untuk level 1 betul? Betul. So okey, benda tu membantu ke bila ada facilitator yang membantu? Pada saya membantu sebab saya tanya semua soalan, semua doktor dengan Cikgu Aziz reply WhatsApp saya. Dia sangat membantu lah bila reply. Saya ada soalan-soalan tu saya tahu lah saya tak tahu lah kalau pada orang lain bodoh kan, tapi pada saya bodoh, jadi saya nak juga tanya soalan tu. Okey, saya nak bagi tahu Hazwan, ini kita nak reveal the real story. Okey. Hazwan antara orang yang sangat, saya guna perkataan yang betul yang sangat rajin tanya soalan. Berikan tepukan kepada Hazwan. Dalam batch Hazwan ada je orang yang pura-pura pandai. Dia tak nak tanya soalan. Dah lah you dah upgrade ke TPW, lepas tu Ahyat dah sediakan facilitator untuk level 1. Lepas tu coach untuk level 2. Ada coach lagi untuk level 3. Kalau tak nak tanya soalan, siapa rugi Hazwan? Sendiri rugilah kan? Betul. Okey. So part kewangan tu banyak soalan yang Hazwan dah tanya, Dr. Sakinah bantu. Okey. Now kita nak masuk kepada hartanah pula. Kenapa Hazwan nak beli juga hartanah? Nak invest juga kat Ceras ni? Kenapa nak invest juga? Sebab saya tengok ramai orang Cina yang beli hartanah kan. Lepas tu bila diorang umur 40-50 diorang macam stable. Jadi saya teringin nak jadi macam tu. Tapi saya tak ada kawan Cina kan. Jadi saya nak tanya diorang pun saya malu kan. Saya belajar dengan Cikgu Ayat. Lepas tu antara sebab lain, saya tengok ramai orang Melayu macam saya ada kawan saya yang umur 40, 50 kan. Lepas tu bila masa umur saya 25, diorang nasihatkan saya baik beli rumah awal-awal kan. Sebab diorang sampai sekarang diorang menyewa. Bila diorang nak beli, walaupun income diorang dah cecah 6,000, 7,000, diorang tak boleh nak beli. Sebab loan diorang tinggal 15 tahun, tinggal 10 tahun. Lepas tu nak bayar bulanan mahal. Kan? Jadi sementara saya tengah muda ni, walaupun gaji saya RM3,000 kan, RM4,000, beli je kan, mana-mana rumah. Tapi saya dengar beli je tu, saya takut lah kan. Jadi saya minta nasihat ejen lah. Lepas tu saya masuk kelas Cikgu Ayat nak belajar yang betul-betul punya. Cun. Okay, Hazwan. Now kita nak masuk. Okay, Hazwan boleh cuba try test tak? Onkan video balik. Okay. Kita cuba try test. Hazwan ada kat Singapura ke sekarang ni? Saya dekat Johor Bahru. Saya dekat Johor Bahru. Menyewa apa? Satu bilik ke satu rumah? Sewa bilik. Sewa bilik. Hazwan masih bujang? Ya, bujang. Okay, Hazwan bujang umur 30, saving dah 6 figure, dah ada rumah pelaburan. Hey, siapa yang ada anak? Siapa yang masih ada anak yang mencari jodoh? Dia cuba komen. Jangan tengok lelaki tu hari ini. Kena tanya juga betul. Sorry, Hazwan. Bahar tanya, awet dah ada ke? Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada. Sahabat-sahabat semua, lelaki ni jangan tengok dia hari ini. Tapi tengok dia punya, of course, agama, tengok dia punya usaha, tengok rajin dia, tengok semangat dia, tengok foresight dia.
kerana hari ini Hazwan mungkin macam ni. Tapi tahun-tahun yang akan datang, kerana perancangan dia, kerana usaha dia, Hazwan akan menjadi insan yang sangat berbeza daripada Hazwan yang kita mungkin lihat dia hari ini. Mungkin dia tengok Hazwan sebagai cleaner sahaja. Tapi dia nampak tak semangat dia nak merubahkan nasib hidup dia. Siapa yang rasa macam Hazwan ni jadi inspirasi? Hayat dah kongsikan hero. Boleh tak anda tulis Hazwan our hero? Boleh tak anda tulis Hazwan our hero? Apa tu? Tengok dahi. Oh, tengok dahi. Oh, lain macam ah. Tengok dahi. Saya punya dahi macam mana? Alah, berkilat. Kurang rambut. Hazwan our hero. Okay. Tapi saya nak share lagi satu benda, boleh tak? Boleh. Saya fikir saving tu sangat penting untuk 24 bulan. Sebab ada orang cakap kan, kita nak kena ada saving sekurang-kurangnya 6 bulan kalau takut kita kena buang kerja kan. Tapi pada saya 24 bulan. Sebab apa? Ada kawan saya, dia kena buang kerja kan. Selama PKP tu dia tak ada kerja. Jadi kalau dia tak ada saving, kalaulah dia ada rumah masa tu, saya rasa dah kena lelong kat rumah dia. Sebab dia tak ada duit nak bayar kan. Jadi kalau kita ada saving yang boleh cover installment kita 24 bulan tu, lagi baik lah sebenarnya. Itu namanya peti kemarau. Hazwan, gunalah perkataan saya. Peti kemarau. Ni mesti dah lupa ni. Okay. So fine. Kewangan, and then cerita yang kedua tadi, cerita pasal apa tu, kenapa nak membeli hartanah. Okay, now cerita pasal ceras tu. Okay, saya difahamkan bila saya tengok Hazwan memang dari assignment TPW, Hazwan memang dah pilih hartanah di ceras tu. So akhirnya beli juga hartanah itu. So macam mana journey kita buat Maharaja, therapy score, nak memilih tu, dan akhirnya kenapa Hazwan memilih untuk membeli? Saya pilih based on square feet. Lepas tu non bumi ke bumi, freehold ke leasehold, semua tu saya tengok apa yang Cikgu Ayat ajar tu, yang kena bahagi-bahagikan tu. Jadi sebenarnya actually sampai banyaklah property sebenarnya saya dah listkan, sampai lebih 50 property. Lepas tu baru saya pilih satu. 50 lebih. Wow, I didn't know that. Okay. So akhirnya kenapa pilih yang satu tu? Saya pilih yang satu tu sebab rumah tu dia baru lagi, dia tak terlalu lama. Lepas tu dia leasehold lah. Dia leasehold. Dia non bumi. Dia 3 bilik. Harga yang sama saya jumpa 2 bilik. Ada tu harga yang sama, dia square feet je lebih, tapi dia 2 bilik juga. Tapi yang ni dia 3 bilik. Lepas tu square feet dia 850 square feet lah. Okay, so apa potensi rental dia? Apa potensi pelaburan? Rental dekat situ kan. Saya bayar bulanan bank. Saya dapat bulanan dengan bank RM1,300. Lepas tu saya tengok surrounding area situ, bulanan dia untuk satu rumah RM1,800, RM2,000. Jadi kalau saya sewa satu rumah pun, kalau saya tak dapat penyewa, saya letak RM1,500 pun, saya fikir mungkin boleh cepatkan sikit dapat penyewa ke. Saya still positive cash flow kat situ. Positive cash flow, dan of course, dan kita nak ada kenaikan nilai dan sebagainya kan. Tapi dalam masa sama kita nak survey juga bank mana yang bagi interest yang rendah kan. Tapi untuk dapat interest yang rendah ni, saya faham macam public bank cakap hari tu, kalau kita ada saving banyak, baru dia boleh bagi interest yang rendah. Okay. So Hazwan, banyak yang saya nak tanya soalan ni, tapi sebagai penutup, Hazwan, apakah nasihat kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin nak beli rumah yang pertama atau beli rumah yang seterusnya, yang ada rasa macam, oh Hazwan boleh lah, orang lain boleh lah, aku ni banyak masalah. Dia tak tahu Hazwan macam mana kerja sebagai cleaner di Singapura, menyewa di Johor, beli hartanah kat ceras, orang muda. So apa kata-kata semangat atau sedikit nasihat kepada sahabat-sahabat yang sekarang ni, mereka ni macam Hazwan tahun lepas. Mereka macam Hazwan tahun lepas, baru nak join MPH, baru nak consider nak join TPW atau nak teruskan TIC dan sebagainya. So bayangkan Hazwan 1 tahun lepas, langsung tak tahu apa-apa ni kan. So apa nasihat Hazwan kepada sahabat-sahabat kita? Nak bagi semangat kepada mereka. Saya nak bagi tahu kan, jangan jadi macam saya yang sebelum saya masuk TPW lah. Sebelum saya masuk TPW dulu, saya selalu cakap saya tak ada masa. Tahu? Jangan cakap kita tak ada masa, kita kena all out lah betul-betul. Masa umur kita 20-an, 30-an ni lah.
Sebab apa? Dulu saya cakap dekat kawan sepupu saya yang jual insurans tu, saya tak ada masa nak jual insurans kan. Saya kerja. Lepas tu kerja saya pakai fizikal bukannya pakai laptop. Nanti nak kena buka iPad lagi apa lah. Takkan time saya mop lantai tu saya nak buka iPad pula. Kan? Nanti bos saya cakap apa kan? Lepas tu dia cakap mesti ada masa waktu rehat boleh buat kan. Waktu balik kerja boleh buat. Jangan bagi alasan. Jadi kat situ saya nampak yang saya bagi alasan. Sebab tu waktu cuti saya ada, saya kena pakai untuk buat sale. Lepas tu waktu rehat saya, waktu balik kerja, waktu subuh, waktu-waktu ni yang kita ada free time je, kita buat marketing, kita buat sale. Kita tambahkan income kita. Bila kita dapat tambahkan income, baru kita dapat senang lah nak beli rumah kan. Macam tu lah. Okey, itu nasihat yang best dan Hazwan pun tidak pernah menyerah kalah. Alhamdulillah Hazwan pun terus nak meningkatkan income dan nak membina tu. So master plan ni pun banyak membantu Hazwan kan? Dan Betul, memikirkan kita dah melepasi 10 tahun 2 cycle. Sekarang kita umur 30, kat mana nak susun umur 35, 40 dan ada yang tulis lepas okey, tu kan, silakan. lepas tu kan, dekat satu taman perumahan tu, kalau kita jumpa kat Muda.my atau iProperty, kita ingat ada satu rumah tu je yang nak dijual kat satu taman perumahan tu. Kalau boleh kan, kita pergi sana, kita keliling satu taman perumahan tu, sebenarnya kita boleh jumpa sampai 5-6 rumah lagi yang nak dijual. Sebenarnya lah. Contoh yang baru-baru ni kan, sebenarnya hari ni saya nak pergi viewing rumah juga sebenarnya. tapi saya delay. Nak viewing rumah kat mana? Dekat Johor. Oh, okey, kat mana? Kat mana? Dekat area Johor Bahru ni lah. Johor Bahru exactly mana? Kat Permas, kat dekat Udai? Tebrau dekat Taman Melody. Dekat area-area sini lah. Yang saya ada share dekat Dr. Sakina juga. Saya punya jadual sebenarnya. Tapi hari ni yang paling free lah. Malam saya view rumah kat Tebrau. Lepas tu taman yang sama juga. Satu jalan yang sama, jalan keris juga. Rumah Tebrau juga. Itu pun rumah Tebrau. Ada 3 rumah dekat satu jalan yang sama. Rumah landed ni? Rumah landed. Mula saya tengok mudah, satu je yang nak jual. Bila saya sampai, saya keliling taman tu, punya ada 3. Lepas tu saya pergi belakang, ada sampai 4-5 lagi nak jual. Bila tanya harga, semua memang lain-lain. Rumah ni 600,000, tapi dia dah cantik kan 600,000 tu. Ada tu rumah tu dia nak jual 350 je. Tapi memang kita kena touch up lah. Nak kena buang semak dia apa semua macam-macam lah. Macam tu lah. Jadi kalau kita pergi survey, kita akan jumpa banyak lagi rumah selain daripada Muda.my dengan iProperty. Alright, okay. Wow, nampaknya ramai yang terinspirasi. Rumah yang kat Ceras tu, was it exactly 300,000 or below 300,000? 300,000 lah, okay. 309. 309,000, okay. So it's about around 6% rental yield kalau 1,500, tapi boleh kita cari sewa yang lebih tinggi and get a better rental yield. Okay, thank you. Alright, so Hazwan, terima kasih. Boleh tak berikan tepukan kepada Hazwan? Kisah inspirasi beliau. Tidak mengaku kalah, meningkatkan income dan terus maju ke hadapan, melangkah ke hadapan. Jom, kita genggaman pejuang, jom. Hazwan. Terbalik saya. Okay. Hazwan, nanti share yang Hazwan turun site visit dekat Johor, dekat Tebrau, kat dalam WhatsApp group nanti saya pun akan mencelah. Nanti saya buat video. Apa dia? Saya buat video semua rumah tu sebenarnya. Oh, okay. Share lah sikit dalam video. Pembakaran terbuka. Hazwan cakap, aku kerja cleaner pun dah boleh beli 1, nak beli 2. Korang ni apa lagi ni? Bakar sahabat-sahabat kat dalam WhatsApp group. Saya buat video sebab senang. Nanti saya nak tengok lagi sekali kan. Apa yang saya borak dengan ejen tu apa semua. Betul. Wow, Hazwan, saya sangat suka energi Hazwan, senyuman Hazwan. Just your whole vibes tu sangat-sangat memberikan inspirasi kepada sahabat semua. Okey, boleh tak korang tulis dalam ruang chat, kita doakan Hazwan handsome, Hazwan awesome, Hazwan terbaik. Kami doakan Hazwan. Okey, Hazwan teruskan Hazwan. Thank you so much Hazwan. Saya dapat beli rumah. Yeay. Okey, begitulah Hazwan Mansur. Okey. Hazwan maju jaya. Alhamdulillah.
Okey, tuan-tuan dan puan, adakah anda terinspirasi dengan kisah itu? Dengan kisah itu, alhamdulillah kan? Begitulah ya. Begitulah kita dalam hidup. Alhamdulillah, this is the latest story. Ialah insan yang ialah dia bekerja. Apa-apa pekerjaan kita pun kita kena mendapat rezeki yang halal. Dan jangan pernah putus asa. Usaha sahaja lagi. Dan insya-Allah kita akan dapat mencapai kejayaan tadi. Okey, kalau kita kirakan 1,500, kalau rental yield tu is exactly 6% lah, 6%. But that is the low target of 1,500. The target dia is at least 1,008. Kalau 1,008 tu bolehlah dapat 7.2% rental yield. 7.2% rental yield, that's pretty good in today's situation kan. Okey, insya-Allah, dan itulah akan menjadi rumah pertama dan disusunkan master plan dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan puan, saya nak masuk saya nak masuk satu je lagi master plan ni, dan saya akan tinggalkan untuk lepas lunch, okay? Because saya nak sedikit masa untuk menerangkan tentang TIC. Is that okay? Alright, Chun. So, sahabat-sahabat semua, pergi ke page 25. Pergi ke page 25. Alright, okay. Page 25. Okay, kalau anda dah masuk ke page 25, boleh tak type 25? 25. Thank you. Anis Sabri, okay. So, macam mana kita gunakan, okay, you see tak semua orang upgrade sampai TIC. So tak semua orang dapat momen bersama dengan Ahyat, kita design master plan ni sama-sama. Macam Wahidah dapat plan. Hazwan pun tak teruskan sampai ke TIC. Dia tak semua orang akan masuk TIC. Bila anda rasa dah ready, anda perlu ada join TIC dengan Ahyat because you have some other things that you want to plan dan sebagainya. Okay. So Ahyat nak terangkan benda ni supaya korang sendiri boleh design master plan sendiri. Is it okay? So, korang boleh design master plan anda sendiri. Now, guna landasan ini sebagai asas. So, let's write the numbers 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. So, kita ada foundation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua master plan kena mula macam ni. Okay, so anda boleh lihat ada beberapa taktik-taktik atau strategi. Taktik retreat, upgrade, money making machine, money mountain. Okay, yang ini teknik yang anda lihat ini, inilah yang apa yang kita namakan RTA. Kalau dalam advanced class nanti dia akan ada contoh-contoh yang lagi detail. Okay, retreat to attack. Maknanya kita ambil satu langkah ke belakang, bukan untuk menyerah kalah. Tapi kita ambil satu langkah ke belakang supaya kita dapat menyerang 2 langkah ke hadapan. So kita bukanlah ambil langkah ke belakang tu untuk mengalah, untuk melarikan diri daripada medan pertempuran. Tapi kita nak ambil satu langkah ke belakang ini supaya kita kumpulkan energi, kumpulkan kekuatan kewangan, strategize balik, lepas tu kita serang dengan lebih berkesan dan lebih kuat. Okay? So katakan contohnya katakan umur anda 20 tahun. Ni ambil contoh Hazwan. 20 tahun sampai umur 30 tahun. 20 tahun sampai 30 tahun. Macam-macam masalah. Masalah kewangan. Macam-macam masalah kewangan. Okay? Dan pada umur 30 tahun tu kita retreat. Contohnya kita nak perbetulkan kewangan kita. Okay, so kat sini ni kita retreat. Kita pulihkan kewangan. Kita kumpul kekuatan. Nak menyerang. Tapi selepas itu, tuan-tuan dan puan, pada umur 35 ni kita dah boleh menyerang. Okey. So ini contoh kalau satu cycle ni, satu kitaran ni memerlukan 5 tahun.
5 tahun ni kita nak menyerang. 5 tahun nak kumpulkan kekuatan, lepas tu kita nak menyerang. Untuk Hazwan, dia perlukan just 1 year. Belajar tahun lepas, dia dah dapat idea, 1 tahun, dah tak payah tunggu 1 cycle. 1 tahun tu dia dah sign SMP pertama. Dan Dr. Sakina cakap, dia memang betul-betul banyak bertanya. Student yang memang taat dan setia. Yelah, saya dah pilih Ahyat sebagai guru saya. Maka saya akan taat. Saya akan setia. Saya akan follow. Ada orang dia nak pilih Ahyat sebagai guru, tapi dia macam, tak apalah aku tengok dulu, aku tengok. Mamat ni biar betul dia ni. Ilmu dia ajar ni aku tengok. Dia tidak seluruh jiwa raga nak mempraktikkan, nak mengamalkan ilmu-ilmu yang kita share. So anda boleh verify. Dan yang the best part is, anda perasan tak? Dalam cerita, dalam journey 1 tahun, Hazwan itu, dia ada sebut nama-nama orang lain. Bukan Ahyat, seorang sahaja pusat rujukan dia. Tempat rujukan dia. So untuk kewangan, saya dah sediakan. Dr. Sakina akan advise you. Nanti anda akan dapatlah fasiliti-fasiliti lain. Lepas tu untuk level 2, ada Abang Aziz. Dia panggil Cikgu Aziz. First time saya dengar Cikgu Aziz kan, selalu Abang Aziz. Okay, Abang Aziz. Lepas tu dia ada sebut nama Ahyat, ilmu-ilmu dan sebagainya. So this is the magic of the jemaah. Bila kita ada jemaah, tempat rujukan kita. Dan Ahyat tak termampulah 10 jari jemari ini sahajalah yang nak kena menjaga beratus-ratus, beribu-ribu student. So I have to create my own circle of mentors, of facilitators, of coaches untuk menjaga. So this is the story. So kalau anda dah buat masalah, saya guna perkataan minta maaf TIAK. T-A-I-K. Buat semua TAIK kewangan, kehinaan kewangan, banyak dah masalah kita ni. Don't worry. You can take one step behind and then kita serang. Now, sebagai contoh Dr. Amirul. Dr. Amirul, more extreme case. Hutang 490k. But within 3 years, 3 years, hutang dah jadi 100,000 dan ada 5 hartanah. Dia memang gunakan taktik RTA, dia ada guna strategi lain lah. Contohnya, dia guna strategi armada. Itu semua benda-benda yang Ahyat tak masukkan lah dalam MPH ni. Tak masuk, okay. Ada dalam contoh program-program advance tu. Ada teknik-teknik armada dan sebagainya. Diguna pakai dan ini dah dapat selesaikan. Okay, so itu satu contoh. Okay, itu satu contoh. Now, boleh Ahyat teruskan? Contoh yang kedua. Macam mana kita gunakan landasan ni? Ingat apa yang kita kena buat dulu? Tak apa, tulis. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. So 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and foundation. Now, teknik upgrade ni pula macam mana? Okay. Teknik upgrade ni contoh macam ni So, kita katakanlah, ingat kita ni dalam keadaan yang sempurna. Umur 20 tahun sampai 25 tahun, ini betul-betul kita buat foundation. Yang Ahyat dah senaraikan dalam slide foundation tadi kan yang sebelum ni. So, kita cukupkan ilmu, jemaah, kekuatan kewangan, pelindungan takaful, pewarisan. Kita siapkan semua benda tu. Okay, dah siap. So, kemungkinan tak semua orang nak jadi pelabur hartanah. Tapi dia nak beli rumah. Okay, so dia beli rumah. Dia nak ending dia tu ada rumah idaman. Okay, so 25 dia beli. So setiap satu kitaran dia beli rumah. Tetapi rumah-rumah ni dia upgrade. Macam mana dia upgrade tu? So mula-mula daripada flat. Flat ke apartment. Apartment dia upgrade kepada condo. Condo dia upgrade kepada terrace. Terrace dia upgrade kepada semi-D. Semi-D dia upgrade kepada banglo. Ya Allah, banyaknya kali berpindah. Isteri mesti tak suka pindah banyak-banyak ni. So, ini adalah satu master plan asas, master plan cadangan yang boleh diperbaiki. Okay. Apa yang kita lihat Okay, tengok ni So, basically, dia bukan nak jadi pelabur hartanah. Tapi dia upgrade.
jual rumah yang lama, apa-apa lebihan itu beli rumah yang seterusnya. Ini adalah cadangan. Tapi in real life, apa yang Hayat dapati, mungkin macam ni. Mungkin macam ni. Dia flat, dia terus upgrade ke terrace. Lepas tu dia terus satu hari nanti dia upgrade kepada banglo. Okay. Strategi ni saya belajar daripada seorang sahabat saya nama dia Rahman. Cik Rahman, dia ending dia rumah banglo dekat Setia Eco Park Setia Alam. Rumah dia tu banglo dia tu 2 million lebih. Dia hias ni, dia pandai menghias. Rumah dia macam white, grey, punya theme. Masuk-masuk je pun rasa best. Rumah tak ada gate kan. It's very, very beautiful home. Dia bukan nak jadi pelabur hartanah pun, tapi dia just nak ending dia tu dapat rumah idaman. So ramai orang boleh guna strategi upgrade ni for their own strategy, dia boleh susun. Semua orang sebenarnya boleh ending dekat rumah idaman. But it depends on how you susun lah. Banyak lagi lah teknikal yang kita kena perincikan. Nampak macam mudah tapi adalah teknik dia dari segi macam mana bila kita jual, macam mana nak duduk balik. Okay, so contohnya you jual flat. Dah jual dah rumah tu. Tapi kita nak beli rumah yang the next. Kita perlukan duit daripada jualan rumah itu. So selalunya apa yang akan berlaku ialah kita akan sewa balik rumah yang kita duduk tu yang kita dah jual kepada owner baru. So kita boleh deal. Okay, bila aku jual rumah ni kat kau, kita kena masuk dalam agreement. Nanti aku nak sewa tau dalam 6 bulan, 6 ke 12 bulan. Ini sewa yang kita agree okay tak, deal tak? Macam rumah teres ni kan dah jual, nak pergi ke banglo dan sebagainya. Okay. So, is this something that you guys can do? Is this something that you guys can do? Boleh kan? Okay. Apa tu? Okay. Cikgu nak tanya, adakah taktik upgrade ni berlawanan dengan sniper one shot, one victory? Sebenarnya, yang ni bukan nak jadi pelabur. Yang ni nak ending dia sebagai rumah idaman. Dan setiap kali ni, dia ada satu je rumah. Flat, lepas tu dia jual, dia pergi ke apartment, dia one shot, dia tetap one shot. Betul Hafidah. But it's workable because it's something that I learned from someone who used this strategy. Okay, nak bagi tahu satu lagi, tambahan kepada apartment, tambahan kepada upgrade. Katakan kita dah ada apartment ni kan, tapi kita tak jual. Dan kita upgrade. So kat sinilah yang saya namakan sebagai accidental investor. Yang ni tak ada pernah ada orang sebut tentang benda ni. Dia sebenarnya nak upgrade je. Tapi rumah yang lama tu, because pendapatan dia dah bertambah, bisnes dia menjadi, rumah lama tu tak perlu dijual. So rumah lama tu dia simpan dan dia upgrade. Simpan, dia upgrade. So itulah yang jadi accidental investor. Dia tak sengaja nak jadi investor. So apartment ni dia akan sewakan. Tapi dia dah upgrade. Itu boleh jadi juga perjalanan hidup kita sebagai seorang pelabur hartanah. Okay? Okay. Rohaya cakap apa tu? 1 MLTT untuk cover semua proses. Boleh? Because MLTT, so MLTT dia melekat kepada orang. MRTT dia melekat kepada rumah. So apa-apa jadi, MLTT ni dia ikut kita. Kerana itu kita happy, dia senyum. Okay? Boleh macam tu. So, dia ada perancangan kewangan dia, ada perancangan pelaburan dia. Is this good? Nampak kan? Nampak. Okay. So, Hayat nak stop kat sini dan Hayat nak share tentang TIC. Boleh tak?